والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah malam ini kita sambung balik mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ceritakan dahulu bahawa Allah Ta'ala telah menguji baginda dengan kewafatan orang yang dikasihi, di antaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang banyak membantu dakwah Nabi, yang mana Siti Khadijah menghabiskan segala harta bendanya, bahkan jiwa-jiwanya untuk agama Allah Ta'ala. Beliau adalah wanita yang pertama beriman kepada Allah, dan dikatakan orang yang awal-awal beriman selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewafatan Khadijah amat menyedihkan hati baginda Rasulullah. Lebih-lebih lagi ketika mana Siti Khadijah hampir wafat, Siti Khadijah memberitahu kepada suaminya yang tercinta, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalau boleh dijual segala tubuh badannya, yakni tulang-tulang yang ada pada dirinya, daging-daging, kulit-kulit, maknanya kalau boleh dijual, jualah untuk membantu agama Allah. Maka menunjukkan bahawa Siti Khadijah ini dia telah sedaya upaya membantu dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wafat Siti Khadijah menyebabkan Nabi amat bersedih. Selang beberapa lama maka Nabi berkahwin dengan Sa'udah radhiyallahu anha. Maka dikatakan bahawa Sa'udah ini adalah daripada keturunan yang mulia. Lalu dikatakan bahawa bila mana Nabi berkahwin dengan Sa'udah, dan Sa'udah ini lebih terpelihara, sebab Sa'udah ini dia dengan suaminya beriman kepada Allah, ditolak oleh ahli keluarganya. Bila mana suaminya wafat, maka Sa'udah keseorangan, keluarganya telah menolaknya. Akhirnya Nabi menyawin. Selang beberapa lama maka Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan selepas sebulan selepas kewafatan Khadijah, dikatakan selepas lebih kurang sebulan, maka Abi Talib meninggal dunia. Abi Talib meninggal dunia ini menyebabkan Nabi merasa sedih, kerana Abi Talib adalah bapa saudaranya yang banyak mempertahankan baginda Rasulullah. Dan Nabi ketika Abi Talib hampir wafat, Nabi telah bersungguh-sungguh mengajak bapa saudaranya beriman. Tapi malangnya di sisi Abi Talib adanya Abu Jahal, adanya Abu Lahab yang menghalang ataupun mempengaruhi Abi Talib agar mati dalam keadaan tidak beriman. Maka menurut ulama sejarah mengatakan, ulama sirah mengatakan bahawa Abi Talib wafat dalam keadaan tidak beriman. Namun demikian ada pendapat yang dikatakan pendapat ini tidak kuat, mengatakan beliau wafat dalam keadaan beriman, kerana berdasarkan bahawa ada seorang sahabat hampir-hampir nak menghembuskan nafas yang terakhir oleh Abi Talib, maka Abi Talib telah membuat-buatkan bibinya. Lalu sahabat mengatakan dia mendengar bahawa Abi Talib mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mana satu riwayat yang benar di sisi Allah, wallahu a'lam. Hanya berdasarkan kepada ayat Quran, bila mana Nabi bersedih kerana tidak berjaya mengimankan membawa Abi Talib, Allah Ta'ala turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasih,
akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui siapakah yang berhak, yang layak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, kesedihan demi kesedihan kewafatan Siti Khadijah, kemudian Abi Talib, maka tahun itu dikenali dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Sudah wafat Abi Talib, maka gembiralah orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menyakiti Rasulullah, ini membuat kejahatan pada Rasulullah, tapi terhalang kerana sifat malu mereka kepada Abi Talib. Maka selepas Abi Talib wafat, maka orang-orang musyrikin Mekah, mereka sudah berani menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun kematian isteri dan bapa saudaranya ini dengan nama tahun kesedihan, Amul Huzni, yakni tahun kesedihan. Kerana tahun itu tahun yang mana Nabi mengingatkan dua orang yang berjasa. Satu isterinya Khadijah, dua bapa saudaranya Abu Talib. Apabila Abu Talib meninggal dunia, baginda diperlakukan oleh orang-orang Quraisy apa yang mereka tidak sanggup lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Maka bila tengok sahaja Abu Talib sudah wafat, mereka berani menyakiti baginda Rasulullah. Sehingga kan ketika Nabi semayang disakiti, ada yang mereka itu maknanya ingin memburu Nabi, diambilnya batu nak dicampakkan di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Taala memelihara Nabi. Namun ternyata jelas para sahabat melihat bahawa penentangan orang-orang Quraisy semakin kuat, lebih-lebih lagi bila mana Abi Talib sudah wafat. Maka penyiasatan tersebut semakin hebat, sehingga kepada peringkat mereka menaburkan tanah ke atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda berjalan, maknanya mereka lemparkan tanah kepada Nabi. Mereka taburkan tanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berjalan. Maknanya sebelum pada ini mereka memang nak buat jahat pada Nabi, tapi malu kepada Abi Talib. Bila sudah Abi Talib wafat, maka mereka berani. Kadang-kadang ketika Nabi berjalan, dia lemparnya, dia letaknya tanah di atas kepala Nabi. Dah apa yang dilakukan oleh Rasulullah hanya bersabar saja. Kalau orang letak tanah atas kepala dia hanya sapu saja. Kemudian kadang-kadang Nabi berjalan saja, berjumpa dengan orang-orang pemuda-pemuda musyrikin Mekah, maka mereka mengejek-ejeknya, mereka mensendir-sendirnya. Yang dahulu mereka kata ahli sihir dan sebagainya, mereka semakin berani menuduh ini orang gila, ini ahli sihir, ini orang yang maknanya memecahkan masyarakat dan sebagainya. Dituduhnya Nabi dengan berbagai-bagai tuduhan, tapi Nabi tidak membalasnya. Maka sahabat merasa kasihan ataupun merasa bersedih terhadap orang-orang musyrikin Mekah yang cuba menyakiti Nabi. Adapun bila mana ada sahabat yang cuba menghalangnya, sudah pastilah sahabat itu akan disiksa, akan diazabkan. Maka Nabi dalam keadaan begitu tetap bersabar. Dan pernah juga satu ketika Nabi sembahyang. Ketika mana Nabi sembahyang, lalulah diletakkan kotoran-kotoran di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang diletakkannya najis kambing kepada tubuh Nabi, kadang-kadang ada juga satu ketika yang lain diletakkan bahawa bangkai ataupun kotoran-kotoran usus-usus peluk binatang yang terdiri daripada binatang umpal diletakkan di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Nabi sembahyang, lebih-lebih lagi ketika sujud, maka orang musyrikin Mekah diletakkan kotoran di atas kepala Nabi. Dan lepas pada itu orang-orang keliling Nabi yang terdiri daripada pemuda-pemuda musyrikin Mekah yang tengok saja, mereka itu ketawakan, bahkan mensendir-sendirkan, sehingga kan ada sahabat yang merasa sedih melihat keadaan baginda diperlakukan demikian. Ada yang memberitahu kepada Siti Fatimah bahawa ayahmu ini diperlakukan demikian-demikian kepada
oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Lalulah Siti Fatimah pergi berlari-lari mendapati bahawa tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikotori oleh najis binatang. Bangkai baik binatang yang kotor disapu-sapunya sambil menangis. Lalu dia mengatakan bahawa apakah salahnya ayahku hanya semata-mata mengajak manusia beriman kepada Allah. Dalam keadaan itu Siti Fatimah radhiyallahu anha menangis bila melihat atas kepala ayahnya itu, yakni Rasulullah, ada kotoran unta yang dilemparkan. Kadang-kadang najis kambing, maknanya diletakkan di atas tubuh Nabi, diletak atas kepala Nabi ketika mana Nabi sujud dalam keadaan sembahyang. Tapi Nabi tetap sabar. Bahkan Nabi menenangkan anaknya Siti Fatimah, sabarlah, nanti satu hari nanti dakwah Rasulullah akan diterima oleh orang. Nabi dapat sabar dengan ujian yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari orang-orang kafir bergantung kepada tubuh Nabi, dia pegang Nabi jalan dia pegang. Maknanya Nabi pakai jubah, dia pegang jubah Nabi, lepas tu dia tarik baju Nabi. Maka dia pun kata, kamulah ini yang mengajak orang ini menyembah Tuhan yang satu. Lalulah mereka dipegang tubuh Nabi, lalu dikatakan, kamukah yang ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak sebagai satu Tuhan? Mereka kata kepada Nabi, lalu dia tarik turun baju Nabi sambil dia kata Nabi tidak lawan. Kemudian dia tolak Nabi. Lepas tu Nabi jalan, dia pegang lagi, lepas tu kata lagi dia tolak. Begitu keadaannya, sehingga kan sahabat tidak sanggup melihat orang melakukan demikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia mengatakan, kamulah orang yang nak mengajak kepada menyembah Tuhan yang satu. Sedangkan Tuhan ini banyak, maksudnya Tuhan banyak ialah patung-patung berhala, sehingga kan dikatakan bahawa di kota Mekah lebih kurang 300 lebih berhala. Bahkan mereka menyembah patung-patung berhala. Inilah yang dilarang, yang ditentang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang berani mempertahankan Nabi ketika itu, kerana orang-orang kafir musyrikin Mekah itu ramai. Mereka itu dalam keadaan ada kekuatan. Sahabat Nabi pula sedikit, kemudian lemah. Ada yang beriman dengan Nabi terdiri daripada hamba-hamba. Kemudian bila nak beriman pula, beriman secara tersembunyi. Kemudian dalam keadaan tak ada kekuatan, bahkan macam mana nak tolong Nabi, sedangkan sahabat Nabi pun kena sia-sia juga. Dia pun dalam keadaan lemah. Lalulah dalam keadaan macam itu, bila mana saja dia buat begitu, kata dalam kitab surah Ibn Hisham, mereka mengurungi Nabi ramai-ramai. Nabi duduk tengah-tengah. Maka mereka lepas dia pegang baju, dia tarik baju Nabi, tolak sini-sini, sambil mereka mempersendakan Nabi. Dalam keadaan macam itu, mereka tidak sempat memukul Nabi, sehingga menjadi cedera parah kerana datangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tolak orang. Terus dia dapatkan Nabi, lalu dia duduk depan Nabi, dia mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia marah kepada orang tadi, kenapa kamu nak membunuh dia, sedangkan hanya dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah Ta'ala saja. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat lari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tidak cedera. Ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy merasa marah pada Sayyidina Abu Bakar. Mengikut riwayat, lepas dia mempertahankan Nabi selang beberapa lama, maka Sayyidina Abu Bakar pula yang dipukul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipukul sampai cedera tubuhnya. Kerana apa? Kerana kemarin dulu tu dia mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat disangkakan bila mana Sayyidina Abu Bakar mempertahankan Rasulullah, mungkin ada peluang orang lain nak mempertahankan juga. Tetapi ternyata bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan Rasulullah, setelah beberapa lama Sayyidina Abu Bakar pun kena pukul. Mereka itu semakin dalam keadaan berani menyakiti
menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi melihat selepas daripada kewafatan Abi Talib, orang-orang kafir Quraisy ini dia banyak fokus pada Nabi. Sebelum pada itu, ketika mana Sayyidina Abu Bakar, Abi Talib, ketika Abi Talib masih hayat, masih hidup, banyak sahabat-sahabat yang dipukul, disiasat dan sebagainya. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi melihat mereka memang tidak mahu menerima dakwah. Bukan saja mereka tidak mahu terima dakwah, bahkan mereka balas dengan kejahatan. Kalau di dakwah tak terima, boleh beri kat lain pula, tapi tidak terima satu lagi, mereka itu menyakiti, memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dalam keadaan macam itu, penghinaan yang mereka hina pada Nabi, maka Nabi mengambil keputusan untuk keluar daripada Mekah. Tak apa, orang Mekah kamu terima, pergi dekat lain, takut tempat lain pula terima. Maka Nabi mengambil jalan untuk pergi ke Taif. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, baginda bercadang untuk pergi ke Taif. Taif ini dikatakan satu negeri yang terletak di sebelah tenggara Mekah. Maka mereka pergi ke Taif. Berjumpa, tujuannya untuk berjumpa dengan Bani Saqif. Bani Saqif ini duduk di Taif. Baginda mengharapkan agar mereka dapat memberikan pertolongan kepada baginda dalam berhadapan dengan kaumnya dan membantu sehingga baginda berjaya menyelesaikan segala perintah Allah. Sebenarnya di antara sebab Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah kepada Bani Saqif adalah untuk menyebarkan dakwah, bukan minta bantuan. Minta bantuan itu dengan harapan bila Nabi berdakwah di Taif, kalau orang Taif menerima Nabi, maka bolehlah minta bantuan supaya Nabi ini dipelihara di kota Mekah. Maka Nabi mengambil keputusan, oleh kerana orang Mekah tidak menerima dakwah Nabi, maka Nabi pergi ke Taif. Jadi kesedihan demi kesedihan Siti Khadijah wafat, kesedihan dengan Abi Talib wafat, kemudian pergi ke Taif pula. Pergi ke Taif, lalu berjumpa dengan Bani Saqif. Baginda memilih Bani Saqif kerana kedudukan mereka yang paling hampir dengan Mekah. Manalah tahu bila orang-orang Taif menerima dakwah Nabi, maka menyebabkan orang Mekah akan sama-sama menerima dakwah. Kadang-kadang bila kita orang dalaman tidak terima, kena pergi kat luar. Bila orang luar diterima, baru orang dalam nak terima balik. Sebab itu dikatakan bahawa Nabi mengatur strategi dakwahnya oleh kerana nampak orang Mekah tidak mahu terima dakwahnya. Kalau terima hanya sebahagian saja, sedikit segelintir saja, maka Nabi mengambil keputusan untuk pergi ke Taif dengan harapan agar orang Taif terima. Kerana Taif itu tidak jauh dengan Mekah dibandingkan Madinah, jauh. Baginda juga mempunyai hubungan kerabat sebelah ibu dengan mereka. Ini kerana Ibnu Hashim bin Abdul Manaf, iaitu Atikah gelaranya, adalah daripada Bani Salim bin Mansur. Mereka adalah sekutu daripada Bani Saqif. Maknanya keturunan Nabi sebelah ibu ini ada kaum kerabat dengan Bani Saqif. Jadi mengharapkan, manalah tahu bila Nabi pergi ke sana, ke Taif, jadi bila kaum kerabat dia, orang kenal Nabi, ini kaum kerabat dia mudah terima. Kerana di antara satu sifat orang Arab ini, kadang-kadang dia kuat asabiyah, keturunan dia kuat. Ini keturunan kita, ini keturunan kita. Akhir sekali Nabi pergi, manalah tahu keturunan Nabi juga. Jadi Nabi mengharapkan agar mereka menerima. Lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Rasulullah pergi ke Taif seorang diri? Tidak, Rasulullah ditemani oleh seorang hambanya yang bernama Zaid bin Harisah. Bagi dua orang berdakwah. Maka di sana baginda berjumpa, mula-mula baginda berjumpa dengan pembesar Bani Saqif. Dikatakan bahawa bila mana Nabi ini mendapat orang dapat berita bahawa Nabi pergi ke Taif, maka pembesar ini memang bercadar ingin berjumpa dengan Muhammad. Dan dalam waktu yang sama sebenarnya pembesar Taif ini daripada Bani Saqif sudah dengar berita tentang Muhammad di kota Mekah. Lalulah boleh juga
ingin berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat tahu mereka pun nak berjumpa, kebetulan Nabi pun nak berdakwah ke sana, maka mulailah ini peluang untuk Nabi pergi berjumpa dengan pemimpin Bani Saqif di Taif. Kesemua mereka itu 3 orang pembesar yang Nabi jumpa, Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Semua mereka ada anak kepada Amru ibnu Umayyah As-Saqafi. Baginda mengemukakan tujuan kedatangannya untuk meminta pertolongan mereka hingga baginda dapat menyampaikan dakwahnya. Jadi sebenarnya dua setengah mengatakan bahawa dakwah dulu, baru minta pertolongan, bukan pertolongan dahulu. Wallahu a'lam. Tapi dalam kitab ini dia pergi jumpa pemimpin sana, minta pertolongan dahulu. Maka Nabi pergi berdakwah, mengajak pembesar-pembesar masuk Islam. Kenapa? Kerana bila pembesar itu pemimpin masuk Islam, maka mudah rakyat-rakyat dia masuk Islam. Maka Nabi ajak kepada pembesar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberi jawapan yang tidak diharapkan. Sebaliknya kebaikan yang di dalamnya mereka beri jawapan yang tidak diharapkan oleh Nabi. Yang sepatutnya Nabi mengharapkan bahawa dia menerima dakwah, tapi mereka tidak terima dakwah. Nabi dalam keadaan bercakap dengan baik, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, Nabi cakap betul agar mereka itu beriman kepada Allah. Jadi pada peringkat awalnya mereka sambut Nabi. Nabi ingatkan bahawa ini ada peluang untuk dakwah Nabi diterima. Bila mana saja Nabi menyatakan bahawa hendaklah dia menyembah Allah Ta'ala, Nabi ini adalah utusan Allah, Rasulullah, lalulah mengajak dia beriman, akhirnya pembesar-pembesar ini tolak dakwah Nabi, tidak menerima dakwah Nabi, menyebabkan Nabi rasa kecewa dan rasa sedih. Dengan arti kata diharapkan mendapat kebaikan. Dan bila mana dakwah Nabi tidak diterima, bagaimana Nabi nak dapat pertolongan daripada mereka, sedangkan mereka sudah tidak terima dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka beriman kepada Allah. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya tidak menyebarkan apa yang berlaku, supaya orang-orang Quraisy tidak mengetahuinya. Jadi dia minta mana Nabi beritahu kalau boleh jangan sampai kepada pengetahuan orang Mekah kedatangan Nabi ke Taif ini. Dan Nabi minta kepada mereka, kalau boleh, kalau kamu tidak mahu terima dakwah Nabi, maka tidak mengapa. Sekiranya mereka mengetahui, mereka akan memperhadapkan penyiasaan disebabkan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan daripada musuh mereka dalam berhadapan dengan mereka. Jadi nak beritahu bahawa orang-orang Saqif, Bani Saqif di Taif ini, mereka bukanlah bermusuhan dengan orang Quraisy, tidak bermusuhan. Kalau mereka bermusuhan, Nabi minta pertolongan, boleh jadi mereka akan tolong musuh dia. Tidak ada permusuhan. Jadi dengan sebab tidak ada permusuhan, maka mereka tidak mahu terima Nabi sebagai meminta pertolongan Nabi. Padahal Nabi bukan ajak memerangi mereka, hanya minta pertolongan untuk perlindungan sahaja. Dalam keadaan macam itu, Nabi juga mengajak mereka beriman kepada Allah Ta'ala, agar mereka itu beriman kepada Allah, tidak menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Permintaan tersebut ditolak, malah mereka menghantar orang-orang bodoh dan kanak-kanak yang melemparkan batu di sepanjang perjalanan. Maka dalam keadaan macam itu, bila Nabi tidak dakwah Nabi tidak diterima, Nabi balik dengan Zaid bin Harisah. Bila Nabi balik dengan Zaid bin Harisah, mereka telah memanggil pemuda-pemuda, anak-anak muda. Ada mengatakan mereka itu diupah, ada dikatakan mereka itu disuruh agar menyakiti Nabi. Maka pemuda-pemuda tadi yang dipanggil oleh pemimpin tadi, pembesar mereka, lalulah bila mana tengok Muhammad berjalan, Nabi balik bersama Zaid bin Harisah, mereka melemparkan batu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi berdakwah kepada pemimpin. Pemuda-pemuda ini diupah agar menyakiti Nabi dengan dilemparnya batu di sepanjang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka budak-budak kalau diperintahkan lempar batu, dia lempar batu.
Dan Nabi tidak membalasnya sebab tidak pernah dalam sirah Nabi membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tidak pernah. Bahkan Nabi mengatakan, aku ini dibangkitkan untuk memberi rahmat, berkasih sayang di antara satu sama lain. Pernah dahulu Nabi disihir, pernah ada riwayat Nabi disihir, dapat tahu siapa yang sihir Nabi. Lalu ada sahabat minta izin untuk membalasnya. Nabi mengatakan bahawa aku tidak dibangkitkan untuk melakukan kejahatan ataupun membalas kejahatan orang, tidak. Lalu Nabi dalam keadaan itu tahan, sabar walaupun dilempar batu. Tapi bila ramai budak-budak bila dapat lempar batu, kau ramai ambil batu lempar, sukalah mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali Nabi berlari untuk menyelamatkan diri. Ketika itu, ketika orang melempar batu, yang ada di situ adalah Zaid bin Harithah. Dikatakan bahawa Zaid bin Harithah ini telah cuba sedaya upaya mempertahankan Nabi, sehingga kan dia duduk di hadapan Nabi agar batu itu kena pada tubuh dia, jangan kena pada tubuh baginda Rasulullah. Sambil dia melangkah, lempar, jangan kamu lontar pada Muhammad, lontar pada aku. Ini sahabat Nabi. Jadi orang yang diperintahkan tadi untuk menyakiti Nabi, lalu dia lontarnya batu kepada Nabi. Bila mana tengok batu itu datang sebelah kanan, Zaid bin Harithah akan duduk sebelah kanan. Bila tengok Zaid ada orang lempar benda lain, Zaid akan lari pun ke tepi. Dia betul-betul menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tubuh Nabi berdarah. Tubuh Nabi berdarah sampai mengalir, sehingga dikatakan darah Nabi ini, Nabi memakai jubah putih bertukar merah. Bukan mana merah tu, maknanya kesan darah-darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka darah Nabi ini mengalir sampai ke tumit. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi cuba melarikan diri, sudah tidak membiarkan orang-orang melontai batu padanya, kecuali kena lari. Maka larilah Nabi lari berehat. Katanya berehat dalam satu kebun. Kebun itu milik daripada Utbah, anak kepunyaan Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah. Mereka lari, Nabi pun lari dengan Zaid bin Harithah duduk. Dan Zaid bin Harithah ni dah sedaya upaya mempertahankan tubuh dia je. Dan dia tahan, dia kena batu atas tubuh dia. Akhirnya Nabi lari, duduklah dalam kebun kepunyaan Utbah bin Syaibah. Lalu dikatakan bahawa Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, aku mengadu kepadamu di atas lemahnya aku. Lemahnya aku maknanya dengan arti kata lemahnya aku tidak berjaya untuk mengajak berdakwah, mengajak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah aku lakukan ini, engkau reda pada aku ataupun tidak? Kalau engkau reda kepada aku tidak peduli apa yang orang kata, apa yang orang buat pada aku, asalkan engkau reda kepada aku. Dalam keadaan macam itu, Nabi pun berehat dalam kebun, yang mana kebun itu kepunyaan Utbah bin Syaibah. Dan kedua-duanya anak kepada Rabi'ah dan merupakan musuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia duduk dalam kebun milik pada anak kepada Rabi'ah. Rabi'ah ni musuh ketat Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, ketika itu mereka berdua berada dalam kebun tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci kehadiran mereka berdua. Lalu baginda berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan aku. Jadi dalam keadaan itu Nabi terpaksa berehat, letih berjalan, tubuh lagi berdarah, rehat. Bila rehat, duduk dekat kebun tadi, lalulah Nabi berdoa. Kebun itu Nabi lalu saja, bukan Nabi ambil buah dia, tidak, Nabi lalu saja. Oleh kerana Nabi kepenatan, berlari selamatkan diri, lalu Nabi berehat. Dan ketika itulah Nabi berdoa, menajat kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan aku. Sedikitnya idea dan kemampuan dan hinanya aku di mata manusia, katanya Rasulullah mengadu kepada Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Kamulah Tuhan kepada golongan mustada'afin, golongan yang lemah. Bila mana hamba tadi lemah, maka Allah Ta'ala lah yang membantu. Kamulah Tuhanku kepada siapa lagi
kecuali kepada Allah lah yang akan diserahkannya. Kepada orang yang jauh yang bermasam muka denganku atau kepada musuh yang menguasaiku, sekiranya tidak menimbulkan kemukaanmu kepadaku, maka aku tidak peduli. Katanya Rasulullah kepada Allah, kepada siapa lagi aku nak berserah diri? Adakah kepada musuh ataupun orang yang bermasam muka kepada aku? Tidak sekali-kali. Andai kata apa yang aku lakukan ini kau raba kepada aku, maka aku tidak peduli apa orang nak buat pada aku, apa orang nak kata pada aku. Ini dakwah Nabi SAW. Bila mana Nabi ini berdakwah di Taif, akhirnya tidak diterima oleh penduduk Taif, bahkan pembesar-pembesar Taif tidak menerimanya. Nabi mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bukan senang jalan dakwah ini. Bolehkah Allah Ta'ala nak menghancurkan penduduk Taif? Boleh. Bahkan dikatakan bahawa malaikat Jibril pun datang nanti. Datang diceritakan nanti menawarkan di azab bukit, diangkat, dicampakkan kepada penduduk Taif. Namun demikian Nabi nak tunjuk jalan kepada kita, beritahu kepada kita bahawa nak berdakwah pada jalan Allah Ta'ala ini memanglah banyak ujian-ujian yang perlu ditempuhi. Bahkan sampai berdarah tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dilempar batu. Maka teringat saya kisah seorang ulama daripada Yaman namanya Habib Ali Jufri, ketika mana dia berdakwah di negara Amerika, lalulah dia itu dilempari batu. Maka kena atas wajahnya sampai berdarah. Maka dia paling, masa orang lempar batu, dia pun berpaling pada orang tadi dengan senyuman. Senyum gembira, seolah-olah mendapat sesuatu. Lalulah batu tadi diletakkan di tepi saja dan dia teruskan berjalan tanpa menghiraukan orang yang melempar batu. Jadi ketika mana orang lempar batu pada dia, orang tu tengok dia, disangka orang Habib ini nak balas balik. Nak ambil batu, sama ada batu itu atau batu yang lain nak lempar. Tapi rupanya tidak. Dan Habib tadi yang kena lempar batu sampai berdarah dia punya bahu dia tu, lalu dia tersenyum. Kemudian teruskan perjalanan. Orang tadi tengok daripada jauh merasa hairan, tidak pernah orang buat jahat pada dia seseorang, tapi orang tadi balas dengan senyuman. Lalu malam itu Habib menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya. Selepas daripada kuliah, maka didatangi oleh pemuda. Lalu pemuda itu jumpa Habib tadi nak beriman dengan Allah, nak beriman dengan Allah Ta'ala, nak masuk Islam. Maka Habib pun tanya, apakah yang menyebabkan kamu ni nak masuk Islam? Dia kata yang menyebabkan nak masuk Islam kerana akhlak kamu. Kerana akhlak kamu, maknanya kerana perbuatan kamu. Kamu kenal tak siapa saya? Habib kata tak kenal, tak cam. Rupa-rupanya pemuda yang masuk Islam itu adalah pemuda yang lempar batu kepada Habib tadi. Siang tadi dia lempar batu, tiba-tiba malam tahu dia masuk Islam bila dengar lagi kuliah yang disampaikan oleh Habib. Lalu dia mengatakan bahawa dia tidak pernah berjumpa dengan orang, bila mana dia buat jahat pada orang, orang boleh tersenyum. Maknanya seolah-olah membalas dengan kebaikan, ataupun dengan arti kata tidak menunjukkan pemusuhan dalam hati orang tadi. Jadi dia tengok Habib boleh tersenyum orang buat dia tadi, akhir sekali dia pun tertarik. Kata Habib, inilah tahu tak kamu kenapa aku rasa gembira ketika itu aku tersenyum? Kerana kamu ini mengingatkan aku kepada Rasulullah, mengingatkan dia ini kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah berdakwah sampai berdarah tubuhnya. Orang yang berdakwah hari ini jarang kita jumpa sampai berdarah. Mungkin ada tu ada, tapi segelintir saja ataupun jarang sangat. Hanya yang kena dihina, dicela, dicecek, itu perkara biasa. Kan itu perjalanan dakwah. Maka demikianlah Nabi SAW, dia berdakwah pada penduduk Taif. Penduduk Taif tidak terima. Dalam keadaan macam itu, Nabi boleh nak doa pada Allah, ya Allah hancurkan. Dan Nabi tidak mengadu kepada Allah tentang kejahatan orang yang buat pada dia. Hanya dia menyandarkan kepada dirinya, ya Allah ampunkan aku di atas kelemahan aku. Dalam menyampaikan dakwah mengenai dakwah Nabi, sedikit saja kemampuan aku, sedikit saja aku mampu buat macam ini, dan betapa hinanya pandangan manusia kepada aku.
Tapi aku nak tanya padamu, ya Allah, adakah engkau pandang mulia pada aku atau engkau reda? Kalau engkau reda, aku tak peduli apa orang nak buat. Lalu dalam keadaan macam itu, apabila kedua-dua anak Rabi'ah tadi, yakni Utbah dan Syaibah tadi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul dalam hati rasa kesian. Maknanya timbul dalam hatinya rasa kesian. Jadi dia pun tengok Nabi berehat dalam kebun dia tadi. Mereka pun menghantar hamba mereka, seorang Nasrani yang bernama Adas, untuk membawa setangkai anggur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia ini musuh Nabi. Kebun jadi dia jaga dua orang. Nabi berdakwah di Taif, kemudian dilempar batu. Bila dilempar batu, maka Nabi lari sampai berdarah. Nabi berehat dekat kebun dia. Jadi bila dekat kebun dia pun datang. Dia tengok, dia datang tu Nabi tengok dia. Nabi memang tak suka lah, dah tahu ini golongan yang musuh Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, minta munajat pada Allah. Maka anak Rabi'ah ini, Utbah dan Syaibah ini tengok, lalu rasa kesian, dia panggil lah dia punya hamba dia yang bernama Adas. Dia minta suruh ambil anggur bagi Rasulullah makan. Ketika baginda mula menyuapkan anggur tersebut, baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim, memang sifat Nabi, lalu menyebut nama Allah. Lalu Adas berkata, perkataan ini tidak pernah dituturkan oleh penduduk Taif ini, tidak pernah dituturkan oleh penduduk di sini. Tak pernah dengar orang sebut perkataan Allah Rahman Rahim, tidak pernah. Maka bila Adas ini beri anggur pada Nabi, duduk depan Nabi, maka Nabi ambil, Nabi pun suap. Bila Nabi suap, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia dengar nama Allah Rahman Rahim, katanya Adas bahawa perkataan ini tidak pernah kami dengar penduduk ini menyebut perkataan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun tanya, kamu ni datang daripada negeri mana? Dan apa agama yang kamu anuti sekarang ini? Kata Adas, aku ni sebenarnya seorang Nasrani. Seorang Nasrani dan datang daripada negeri Niwana. Katanya terletak di pinggir sungai Dajlah di negara Iraq. Jauh dia datang. Duduk dekat kawasan Mekah, dekat negara Iraq sana tu. Baginda bertanya lagi, dari kampung lelaki saleh, iaitu Yunus bin Matta, yang kamu ini datang daripada sana tu, Niwana tu, daripada kampung Nabi Yunus. Mana? Yunus bin Matta. Lalu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran yang mengisahkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka dibaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca oleh baginda Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling merdu bacaan kecuali baginda Rasulullah. Dan ramai orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam, sahabat-sahabat yang tidak beriman, dia masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi dan dengan sebab bacaan Al-Quran yang mereka dengar daripada Nabi. Maka bila yang Nabi duduk depan Nabi, cakap dengan Nabi, maka tengok Zaid pun tengok, Masya Allah, ini adalah orang suruhan kepada Utbah dan suruhan Utbah dan Syaibah tadi, anak kepada Rabi'ah tadi. Ini orang suruhan, dia hantar anggur satu tangkai, dia beri pada Nabi. Dia duduk depan Nabi, Nabi ambil anggur, Nabi makan, baca bismillah. Bila baca bismillah, kemudian dia kata, aku tak pernah dengar perkataan ini, penduduk kampung ni tak pernah dengar pun. Nabi tanya, kamu ni daripada mana? Kamu asal daripada mana? Agama apa? Saya agama Nasrani, saya duduk kampung dengan Niwana. Bukan Niwana ni, Ninawa, salah. Ninawa. Lalu dikatakan bahawa, kata Nabi, kampung itu adalah kampung yang diduduki oleh seorang lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh itu namanya Yunus bin Matta. Lalu pun Nabi membaca Al-Quran di hadapan Adas tadi. Bila Nabi baca saja, dia pun dengar, tertarik dalam hati. Akhirnya selepas daripada itu, dia pun beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi ni yang ajak ramai-ramai tu penduduk Taif tak ada beriman. Ni hari ni, hari ni seorang ni, ni yang beriman. Nabi rasa lega. Kenapa? Kerana ada juga, walaupun pergi ke sana tidak ada orang Taif beriman, namun demikian ada seorang Allah Ta'ala beriman juga. Lalu selepas pada itu, Nabi pun nak terus perjalanan. Tapi tak apalah, Nabi tetap gembira walaupun seorang dia beriman, yang lain tidak beriman.
Maka selepas pada itu datang Jibril alaihissalam, yang mana Jibril ini yang mentaati perintah Allah Ta'ala, kerana para malaikat ini disebut dalam Al-Quran la ya'suna ma amarahum, tidak pernah derhaka dengan perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan datang malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan aku supaya taat kepada kamu. Apa yang kamu nak wahai Muhammad dalam berhadapan dengan kaum, disebabkan apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Datang malaikat Jibril itu, dia kata aku datang kepadamu ni, aku suruh padamu kerana perintah Allah. Allah Ta'ala kata pada Muhammad ini, ya ikut, kalau Muhammad suruh maka Jibril kena taat. Dan Jibril datang ni nak taat perintah Allah dalam menghadapi penduduk Taif ataupun orang-orang yang menentang Muhammad. Bayangkanlah kalau orang maknanya buat zalim pada kita, tiba-tiba datang bantuan. Hak datang tu malaikat datang dalam keadaan macam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Allahumma maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Lalu malaikat Jibril telah berkata, telah benarlah mereka yang telah menamakan kamu sebagai orang yang berhati lembut dan juga penuh dengan kasih sayang. Katanya dalam sirah yang lain menceritakan bahawa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah lalu menawarkan diri, wahai Muhammad, aku datang ni perintah Allah. Allah Ta'ala perintah kepada aku supaya taat pada kamu. Apa yang kamu nak, kamu beritahu saja. Lalu malaikat Jibril itu tawarkan, ya wahai Muhammad, kalau kamu perintahkan kepada aku untuk aku mengangkat bukit Taif lalu dihempapkan di atas penduduk-penduduk Taif, kalau engkau perintahkan aku begitu, nescaya aku lakukan. Lalu Nabi mengatakan, tidak wahai Jibril, tidak. Jangan kamu buat macam itu. Aku tidak mengharapkan mereka yang tidak mahu beriman kepadaku. Namun demikian, aku masih lagi mengharapkan biar anak cucu cicit mereka itu beriman kepada Allah dan juga Rasul. Lalulah Nabi pun angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaum aku kerana sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Para malaikat Jibril melihat keadaan tubuh Nabi yang berdarah. Dalam keadaan itu maka Nabi sekali-kali tidak mahu menyakiti penduduk Taif. Dalam keadaan malaikat Jibril sudah tawar diri untuk menghampak bukit Taif, dia jatuh atas penduduk Taif, Nabi tidak mahu sekali-kali. Tak cukup dengan itu, Nabi doakan lagi, kalau dia tidak mahu, dia anak cucu dia. Kemudian Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, beri petunjuk kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kepada mereka yang lempar batu pada Nabi, kepada mereka pembesar-pembesar penduduk Taif yang tidak mahu beriman kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa yang Nabi ingin mengajak mereka tadi. Ini menunjukkan bahawa sifat kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril merasa kagum dengan akhlak Nabi. Dengan akhlak Nabi, lalu malaikat Jibril pun menyatakan, benarlah sebagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan kepada Rasulullah, dia adalah seorang yang sangat lemah lembut. Walaupun dibuat macam itu, sangat lemah lembut dan mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi. Orang buat jahat pada dia, dia masih doakan hidayat kepada mereka yang buat jahat kepadanya. Maka inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita sambung datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.